Penglibatan Malaysia dalam sidang kemuncak perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB COP26 di Glasgow, Scotland ketika ini dapat membuka ruang buat negara berbincang dengan pakar. Khasnya berkenaan isu peningkatan suhu bumi selaras dengan Perjanjian Paris 2015. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan pengurangan pelepasan gas rumah kaca GHG atau karbon dioksida. Perjanjian Paris adalah satu perjanjian transformasi yang menetapkan satu hala tuju iklim bagi negara-negara yang menandatanganinya. Untuk berbuat sesuatu dalam konteks Perjanjian Paris ni, kita kena mengadakan apa yang kita sebut sebagai mitigasi dan yang kedua adaptasi. Mitigasi ini ialah mengurangkan pelepasan gas-gas karbon dan ataupun yang lebih jelas lagi ialah gas-gas rumah kaca itulah. Jadi dalam pelbagai sektor tenaga lah khususnya dan sektor sisa, sektor industri, sektor yang melibatkan contohnya tadi macam pertanian. Sebab tu banyak negara sekarang ni minta masyarakat mereka ni jangan banyak makan makanan yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Contohnya makan binatang lah. Sebab makanan daripada binatang ni untuk menternak binatang tersebut menghasilkan banyak gas-gas rumah kaca. Bukan sahaja daripada najisnya, tetapi di proses penternakan itu sendiri sangat menghasilkan banyak gas-gas rumah kaca. Sebagai anggota parti kepada perjanjian itu juga, Malaysia turut menandatangani dua ikrar deklarasi pemimpin mengenai hutan dan guna tanah dan ikrar metana global bagi menunjukkan komitmen dan usaha progresif negara melaksanakan tindakan perubahan iklim yang akan menyumbang kepada matlamat global. Mengulas mengenai hal ini, kata Zaini, ikrar ini penting untuk disokong kerana Malaysia perlu tampil dengan sistem bagi mengurangkan kadar pelepasan GHG melibatkan sektor yang menjadi nadi kepada ekonomi negara. Perjanjian Paris dengan ikrar-ikrar ketika pemimpin bertemu. Perjanjian Paris itulah perjanjian yang sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai perjanjian induk. Dalam perjanjian induk itu ada banyak perkara-perkara yang berkaitan. Selain daripada berkaitan dengan pelepasan gas-gas rumah kaca yang biasa kita sebutkan itu, disebutkan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan contohnya rumah kaca ni salah satu padanya ialah metana. Itu yang kerajaan Jemaah Menteri telah bersetuju. Global Methane Pledges, iaitu untuk mengurangkan metana. Dalam gas-gas rumah kaca ini, metana itu 75 kali lebih tinggi kesan peningkatan suhu buminya berbanding dengan karbon dioksida. Jadi kalau kita dapat mengurangkan metana ini pada masa yang sama, negeri kita akan lebih bersih. Bau busuk tak berlaku dalam sektor pertanian kita. Sampah kita dapat dikendalikan dengan lebih baik. Jadi itu adalah perkara yang ada keuntungan dalam jangka masa yang pendek dan nampak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual Ezra Awani pada Sabtu. Beliau ketika ini bersama delegasi Malaysia berada di Glasgow, Scotland bagi menyertai persidangan COP26 yang berlangsung sehingga 12 November ini. Deklarasi pemimpin mengenai hutan dan guna tanah bertujuan memperkukuhkan komitmen negara-negara terhadap penggunaan tanah, pemeliharaan dan pengurusan hutan serta ekosistem yang lain secara mampan. Manakala ikrar metana global yang bakal ditandatangani menerusi COP26 bertujuan mendapatkan komitmen dan persetujuan bersama untuk mengurangkan pelepasan metana global sekurang-kurangnya sebanyak 30% menjelang tahun 2030 berbanding tahapnya pada tahun 2020.